Well, hello. Wow. Hello, selamat datang. Sorry, aku terdistracted dengan dia orang ni. Selamat datang ke Fakulti Kaki 5 di mana korang boleh lepak-lepak chill-chill, santai-santai sambil tu kita akan belajar tentang teori muzik. Okay, pada yang tak tahu apa itu program Fakulti Kaki 5, kita sebenarnya adalah satu program yang kita design untuk membincangkan ataupun kita sama-sama belajar perkara-perkara asas dalam teori muzik. Dan harapan kita sebenarnya adalah korang yang berada di sana dan juga di sini one day boleh membaca notasi muzik atau kita panggil score muzik lah. Or at least korang boleh baca block chord ataupun chord chart atau saya rasa lebih dikenali dalam kalangan pemuzik kita sebagai lead sheet. Yes, lead sheet ni sebenarnya adalah satu dokumen di mana muzik tu kita tulis dia dalam satu kertas. And then kita bagi pada musician dan musician akan boleh baca. So kalau korang boleh baca, walaupun korang tak praktis benda tu, korang ada sight reading punya skill, korang boleh terus jam lagu tu. Lagu tu. Tu true comfort. Itu lain cerita. Okay, anyway, hari ni saya ditemani oleh Frost Revenge, guys. Metal. Yes. Metal tu benar. So kosong. Okay, inside joke. So kalau korang tak faham, tak apalah. Abaikan yang tu. Anyways, kalau korang ada apa-apa soalan yang tengok di rumah, korang boleh typekan di ruangan komen. So bila kita ada masa, kita akan jawab segala persoalan korang. Dan pada korang yang ada kat sini, anytime kalau korang ada soalan, just go ahead and tanya. Jangan buat benda ni macam saya seorang yang mengajar. Make sure korang kalau ada soalan, terus tanya je. Sebab sometimes kita tak tahu apa benda yang korang tak tahu. Okay. And kalau korang ada buat apa-apa postingan, korang ambil klip-klip ni ke, share ke apa ke, di social media, jangan lupa untuk menggunakan hashtag Fakulti Kaki 5. Sebab kita nak semua orang, lepas ni bila guna hashtag tu, semua akan jumpa kita punya ilmu-ilmu ni. Kita merakyatkan ilmu muzik. Deepnya. Anyway, kita nak teruskan kita punya topik pada hari ni, iaitu tentang interval ataupun jeda. Sebelum ni kita dah go through sikit jeda, kita dah tengok episod yang sebelum ni, apakah maksudnya dan apakah yang ada. Sebelum tu saya nak kena bagi tahu juga, yang ini penting sebab daripada interval ni kita akan build jadi scale sebenarnya, yang do re mi fa sol la ti do tu, dan daripada scale tu kita akan build chord. So this is yang paling asas. Tapi sebelum tu kita nak kena namakan. Kalau tengok pada diagram piano, sebelum ni saya ada demo juga. Kalau korang main dekat gitar, daripada satu fret ke satu fret, contohnya daripada C, and then kita pergi ke C sharp, ataupun daripada C sharp pergi ke D, kita panggilkan interval tu sebagai semitone. Okay, so maksudnya kalau pada gitar, fret tu setiap satu fret, daripada one fret to another fret, itu dipanggil satu tone. Now, kalau daripada C, kita terus pergi ke D, maksudnya dia ada dua semitone. Semi ni apa maksud dia? Separuh. Semi D, semi professional lah, apalah. Semi tu literally separuh. So bila kita kata semitone, maksudnya separuh tone. Jadi kalau dua semitone, separuh dengan separuh, dia dah jadi tone saja. So kita boleh sebut dua semitone, tapi kita juga boleh cakap sebagai satu tone. So C ke D itu satu tone. Okay, satu tone. So kalau korang main dekat gitar, satu fret, and then korang skip satu fret dan terus pergi ke fret yang sebelah dia, maksudnya kau selang dia, itu maksudnya dia dah jadi satu tone. Okay, kalau sebelah-sebelah itu semitone. Now lepas ni kalau korang main line, dan korang tahulah. Yes, ada soalan. Bagus juga ni. Awal-awal dah tanya soalan. Soalan ni mungkin nampak remeh, tapi saya terbayangkan kalau anak saya tanyalah. Papa, apa beza dia D sharp dengan C flat? Padahal satu key sama je lah gitu. Maksudnya C sharp dengan D flat. Itulah bukan. Okay. Sebelum ni kita pun dah pernah explain pasal C sharp dengan D flat. Kita panggil dia sebagai enharmonic. Kita akan go deep pasal enharmonic ni. Dia adalah cara mengeja sesuatu note tu. Spelling note tu. Padahal daripada segi bunyi ataupun nada dia sama. C sharp dengan D flat ni. Bezanya hanya pada sama ada kita daripada C tu kita naikkan, dia akan jadi sharp. Kita naikkan satu semitone, ataupun D tu kita turunkan flat, dia jadi turun satu semitone. So kalau daripada D kita flatkan, dia jadi D flat. C kita sharpkan, dia jadi C sharp. Note-nya still sama, dari segi bunyi sama. Cumanya cara menulis tu saja berbeza. Ejaan dia lain. Yeah, ejaan dia lain. So
kenapa dia ada dua cara penulisan, itu kita panggil enharmonic dan kita akan go deep on enharmonic tu nantilah. Sebab dia dah berkait dengan key signature. Alright, so kita nak teruskan dengan kita punya interval. Sebelum ni kita dah belajar pasal macam mana nak kira, sama ada kita kira pada staff line ni ataupun kita kira contohnya daripada E ke F. E, F. So, 1, 2. So, maksudnya F tu adalah second kepada E tu. Kalau E ke B contohnya, E, F, G, A, B. Maksudnya dia fifth. B tu adalah note yang kelima. Okay. Now, kita nak kena tahu juga ada beberapa term yang kita gunakan dalam muzik. Kalau korang boleh tengok pada diagram, kalau E dengan E, contohnya E ke E, sebab dia tak berganjak, dia masih nada yang sama, frekuensi yang sama, pitch yang sama. So, kita panggil dia prime. So, prime. This one is prime. Optimus Prime. Yes. Dia ada nama lain. Nanti kita akan tengok nama lain dia tu. Okay. And then kalau daripada E ke F, E, F itu adalah second. And then E ke G, itu adalah third. And so on. So dia akan jadi prime, second, third, fourth, fifth, sixth, seven. And then satu benda yang korang kena tahu adalah octave. Daripada E ke E, kita panggil dia sebagai octave. Nada dia note yang sama tapi nada dia frekuensi E yang kedua tu dah lagi tinggi. So kita panggil dia octave. Now, apa maksud octave? Octave tu kataan dia asal daripada octave. Saya tak sure apa kata akar dia tapi macam octagon, octavia semua tu dia merujuk kepada angka 8. So maksudnya angka 8 bukan uncle. Angka 8. So let's say daripada E, E, F, G, A, B, C, D, E. Dia dah kembali kepada note E balik. So kalau mungkin korang tanya kenapa kita pergi E balik kan? Sebab dalam muzik kita ada 7 note je. Kita pakai A, B, C, D, E, F, G. H tak ada. Saya belum dengar lagi. H major, H minor, Z minor. Tak ada. So dia memang ada 8. Maksudnya bila kita dah habis 7 note tu, kita ulang balik. Yes. So dia akan jadi apa orang kata octave. Kita panggil dia octave. Now, apa jadi kalau interval tu lebih daripada satu octave? Macam ni, E ke F tapi F yang kat atas ni. Kalau dia second, E, F, tapi F ni kita pindahkan ke atas. So dia dah jadi. Now, anything within one octave kita panggil dia sebagai simple interval. Anything yang lebih daripada n octave, kita akan panggil dia, ni and so on lah. Dia ada lagi, kita panggil dia sebagai compound interval. So, ini adalah benda yang penting juga sebab ada setengah-setengah lagu memang kita buat dia purposely, kita nak ada dia jump sangat tinggi. Satu benda yang menarik, saya nak kongsikan pasal bila kita compose lagu, menggunakan interval-interval yang dekat ataupun interval-interval yang jauh, dia akan memberi satu maksud dalam melodi tu. Kita ada panggil benda ni sebagai semiotic writing, di mana bila kita buat melodi, contohnya kan, do, hi, ni octave. So, contoh lagu Somewhere Over the Rainbow. This is Somewhere. Dia pakai octave yang sangat tinggi. Dia pakai interval yang sangat jauh. Sebab dia nak menggambarkan somewhere tu adalah jaraknya jauh. Deep kan? Aku mengemang. Ini contoh. So, next time bila korang buat lagu, cuba fikir dari segi nada tu, adakah kita ekspresifnya. Sebab setiap interval ni dia ada feeling dia. So, kalau dia dekat kan, dia dah tak jadi macam bunyi tu jauh. Somewhere. Tak jauh sangat. Tapi somewhere. Kan feeling dia tu rasa macam longing jauh kan. So, be mindful bila kita buat lagu. So, korang akan menjadi pengkarya yang lebih power lah. Yes, silakan. Adakah Adakah disebabkan itu lagu-lagu, kebanyakan lagu-lagu Melayu lama, Melayu klasik, start dengan note yang sangat tinggi? Sebab rumah diorang jauh-jauh dulu. Rumah diorang, maksudnya jarak rumah tu. Kita cakap pasal jarak nada jarak nada tapi dia jarak rumah. Okey, boleh. Boleh. So maksudnya mungkin bila nyanyi note yang lagi tinggi tu lagi orang dengar maksudnya.
Yang itu saya pun tak tahu sebenarnya. Okey, soalannya, saya cuba rumuskan. So, soalannya, adakah itu sebab kenapa orang dulu-dulu menyanyi terus nadanya tinggi? Maksudnya melodinya tu start je dah tinggi. Maksudnya interval ke ataupun first note? First note tu dah memang tinggi. First note tu dah memang tinggi. First note dah memang tinggi. Saya tak tahulah. Saya rasa yang itu agak subjektif untuk dibincangkan. Kalau nak kata zaman dulu because of rumah jauh-jauh tu, kita pun tak tahu sebenarnya exactly kenapa adakah faktor rumah jauh tu membuatkan orang menyanyikan lagu dan start note tu tinggi kan. Mungkin itu cita rasa daripada sudut lagu, melodi lagu tu sendiri. Ataupun mungkin dia boleh jadi, ini semua teori, jangan ambil bulat-bulat. Dia mungkin boleh jadi sebab dulu mungkin dari segi recordingnya tu tak seorang kata komprehensif macam sekarang lah. Kita ada all the equipment semua kan. Jadi mungkin bila orang perform live, sebab dulu pun tak ada mikrofon lah apa semua untuk orang perform live. Jadi bila nada yang tinggi tu mungkin dia lebih project ke depan. Sebab kalau kita menyanyi benda-benda yang main dekat low ni, orang dia intimate in a way. Mungkin. Saya pun tak pasti. Sebab kita macam soalan tu tak ada mengena sangat dengan interval. Sebab interval ni pasal jarak satu note ke satu note. Tapi dia tanya pasal jarak rumah ke rumah. Aku pun tak faham kenapa dia tanya benda tu. Ada soalan lain sebelum tu? Tak ada Kalau tak ada kan saya bagi latihan kan. Takut bagi latihan tu takut. Dah rasa macam exam pula kan. Tu dia takut. Okay. Anyways, so yang penting sekarang ni adalah korang tahu pasal macam mana nak mengira tentang dia punya daripada satu note ke satu note. Macam saya cakap tadi, it's either kira dekat staff line ataupun korang boleh kira ikut jarilah. So hafal note-note itu. And then saya sarankan agar korang praktis juga untuk hafal in thirds macam saya cakap tadi. So, let's say kita start daripada C, D, E. So C, E. And then E, G, B. So E, B. So jadi C, E, G, B, D, F, A, C. So kalau korang dapat sequence tu, saya panggil benda tu magic sequence sebab korang akan senang untuk spell chords dan korang senang untuk tahu interval. Kalau boleh hafal benda tu, lagi bagus. Lagi digalakkan. Alright, so saya pun penat dah bercakap. Saya nak relax-relax. Korang dah santai. Sekarang saya pula santai. Saya nak menikmati persembahan yang tak berapa santai lah. Sebab lagu dia orang tak santai bro. Jom kita tengok persembahan daripada Frost Revenge.
pengetahuan korang, semua modul yang kita gunakan dalam Fakulti Kaki Lima diketuai dan dipantau oleh Profesor Madya Khairil Anwaruddin atau dikenali sebagai Profesor Budin daripada Universiti Malaysia Kelantan.